Kita dakwah, kita tak sempurna. Kita banyak dosa dengan Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, di samping kita seru kepada jalan Allah, Allah juga ingin menghapuskan dosa-dosa kita dan ingin mengangkat makam kita. Lalu kerana dosa-dosa kita, barangkali amalan kita pun tak banyak, puasa kita tak banyak, tapi niat kita baik, kita nak seru pada kebenaran. Lalu Allah Ta'ala bagi pahala orang lain kat kita. Adalah Mamat nu maki, Mamat ni cacat, Mamat, Allah hantar pahala dia bagi kita. Mungkin Mamat tu pahala tak ada, Allah bagi dosa kita kat dia. Mungkin kita buat amalan bagus dah, tapi Allah mahu makam kita naik. Sebab tu dalam syurga, hidup di akhirat, syurga pun tak sama. Sebab itu apabila Allah ajar tentang banyak bacaan-bacaan di dalam ibadat, bacaan-bacaan dalam Islam yang diajar oleh Nabi SAW dalam Quran dan Sunnah, supaya orang boleh berzikir mengingati Allah Azza wa Jal apabila dia menghadapi keadaan-keadaan tertentu. Pasal kadang-kadang manusia bila dia relax, tak ada masalah, dia tak ingat Allah sangat. Bila ada masalah, barulah dia ingat nak baca apa. Kadang-kadang orang baca, kita kata baca hasbunallah wa ni'mal wakil, dia tak rasa apa. Tapi bila orang uji dia, Allah uji dia, ramai orang nak ambil tindakan kat dia, hasbunallah wa ni'mal wakil. Imam Malik bin Anas, imam besar, Allah uji dia. Saya sebut Imam Malik ni sebab 2-3 hari ni mazhab Malik ni terkenal lah kat Malaysia. Kan? Pasal mazhab, tak tahulah, rasa semua mazhab ni masuk syurga belaka. Tapi kalau duduk di Malaysia, satu saja masuk, yang lain tak apa masuk. Imam Malik ni hebat Imam Malik, guru kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i kata, Malik min hujajillahi fil ard. Malik daripada hujah-hujah Allah Ta'ala atas muka bumi ni. Malik bin Anas, 18 tahun dia dah boleh mengajar dah. Muwatta' Malik. Kata Imam Syafi'i, aku tak tahu fil ard kitaban aswaban min kitab Malik. Aku tak tahu atas muka bumi ni ada kitab yang lebih sahih daripada kitab Malik. Aswab min kitab Malik, yang lebih sahih daripada kitab Malik. Karena masa tu Sahih Bukhari tak ada lagi. Imam Malik ada Muwatta'. Hebat Imam Malik ni, gerun, haibah. Kata Imam Syafi'i, kami mengaji dengan dia, nak buka kitab depan dia pun aku buka slow, pelan, tak mau bagi dia dengar bunyi kitab buka depan dia. Punya gah gerun kepada Imam Malik. Haibatul imam, haibah imam. Hari pertama Imam Syafi'i nak pergi jumpa dia, dia keluar, Imam Syafi'i tengok dah tua uzur, sangat hebat. Imam Malik bin Anas pun Allah uji dia. Kata anak murid dia, Mutarrif bin Abdillah, manusia ni ada sikit kelebihan pun Tuhan, ada orang sikit kelebihan pun mahsudan, ada sikit kelebihan pun orang hasad dengki dah. Lagi banyak kelebihan, akal bijak, ilmu banyak, lebih banyak lagi orang dengki. Fakaifa biman jama'a dzalika kullah. Bagaimana dengan satu orang yang menghimpunkan semua ilmu ni macam Malik? Punyalah kaki dengki tak ada dah kat dia. Hak mana hak duk teringin nak jadi tokoh-tokoh besar,
rasa jealous kat Malik ni, rasa envy dia kat Malik. Tengok Imam Malik ni digeruni. Bila rasa dengki, dia tak ada cara nak pejatuh orang ni. Bila kita tak boleh pejatuh, kita fitnah orang. Maka mereka pun pergi habaq kat Khalifah Ja'far bin Sulaiman ketika itu. Habaq kata, Imam Malik kata, bai'ah yang pakai kat hang ni tak sah, janji setia ni tak sah. Kerana Imam Malik riwayatkan, riwayat qaul Ibnu Abbas, laisa ala mustakrih talaq, tidak dikira talak kepada orang yang dipaksa. Khalifah ketika itu ambil bai'ah secara paksa. Siapa yang merongkaikan bai'ah, maka bini dia tertalak. Dia kena sebut kan tu, jika aku rongkaikan bai'ah ini, maka isteri aku tertalak. Jadi Imam Malik, ada siapa-siapa pernah buat tu? Benda paksa ni paksa. Kalau setakat pujuk tak mau, paksa. Ada orang hantar mai email tanya saya, dia talakkan bini dia kerana terpaksa. Bini dia paksa dia talak. Dia kata bini dia paksa macam mana? Kalau tak talak, bini dia histeria, menjerit, dia malu, dia menyebabkan dia dalam keadaan yang sangat susah. Saya kata termasuk dan terpaksa. Kalau tak terpaksa pun talak dia. Sampai jerit itu. Tapi orang yang dipaksa, kalau orang bubuh satu peluru atas kepala kita, suruh talak bini kita, talak tak jadi. Dan orang kita ni, dia kadang-kadang bab-bab ni, dia pening sikit. Dia pi suka cari fatwa hak belah bagi jadi tak elok. Terkata kat bini macam ni, talak. Dia asalnya perkahwinan sah, sehinggalah datang talak yang setaraf keyakinannya dengan perkahwinan tu juga. Tak boleh kalau saya terbersin, kalaulah saya talak awak, jatuh talak. Tak jatuh, dia kata kalau. Jadi dia ni duk kira pi tanya fatwa hak ustaz hak duk kata tak boleh. Kok mana nak belah jatuh? Tadi orang tanya saya pasal ada ustaz mengajak kata bukan saja anjing kena sabak, kentut anjing pun kena sabak. Kacau, macam mana nak tahu anjing kentut kata? Kan? Boy. Mazhab Imam Malik, dia anjing tak najis, ayam liok pun tak najis. Kerana dia kata, kalau tidak macam mana Allah Ta'ala suruh guna anjing buruan, tangkap, kemudian Tuhan tak suruh pun pula pergi basuh. Hak basuh tu, dia kata bukan kerana dia najis, tapi ta'abudi. Ta'abud ni ibadat, satu ibadat kita buat, bukan kerana soal najis tak najis tu. Anjing itu kerana tuqbal wa tudbar, anjing tu berlalu depan belakang dalam masjid Nabi. Nabi tak perintah basuh pun dalam hadis Bukhari. Jadi dia kata tak najis. Itu mazhab dia lah. Dia kata. Qaradawi dalam buku dia Fiqh Taharah, dia kata saya sokong pendapat Malik. Dalam Al-Halal wal Haram, hak awal itu dia sokong pendapat lain. Dia bila Qaradawi ni belah tua balik, dia tulis kitab, dia sokong Malik. Dan ramai juga orang sokong fiqh Malik ni. Imam Ghazali dalam masalah air, dia kata alangkah baiknya maka mazhab Syafi'i ini dalam masalah air sama macam mazhab Malik. Mazhab Malik guru Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi di Malaysia Malik tak boleh lah, pasal tak ada cok. Kadang-kadang orang ni tak tahu, dia tuduh belakang. Ada orang kata
Yang kata anjing tak najis ni Wahabi. Kesian kat Wahabi. Wahabi duduk di Mekah. Wahabi dalam mazhab Hambali, dalam kes anjing dia sama lebih kurang mazhab Syafi'i. Dia yang kena, orang lain punya kes. Kadang-kadang orang dia tak tahu apa, dia tahu bukan tahu apa yang sembang kedai kopi macam tu lah. Bukan cerdik sangat. Setengah orang kata ni pasal sebut mazhab Malik. Imam mazhab Malik ni dia asal duduk di Madinah, Imam Malik ni. Sebab tu Imam Malik cerita tadi, cerita yang kata dia keluar fatwa tu di Madinah, Imam Malik ni. Sehingga apabila dia habaq kat dia, saya cerita apa Imam Malik. Dia habaq kat pemerintah macam tu, pemerintah wali Madinah hukum Imam Malik. Hukum apa? Sebat Imam Malik sampai lekang satu bau ni. Sebahagian riwayat kata sebat 147 rotan. Imam tu, semua orang Madinah mengaji dengan dia. Orang bermusafir jauh datang ke Madinah kerana nak berguru dengan Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah, Imam Darul Hijrah. Khalifah pergi sebat dia. Khalifah tu sendiri tak sebat, dia suruh wali dia, gubernur dia di Madinah sebat. Lepas tu kononnya pemerintah, kononnya Ja'far bin Sulaiman marah kat gubernur tu. Lepas pada tu cukok kepala gubernur tu, cukok janggut dia. Lepas tu mahabak kat Imam Malik, kata minta maaf aku cukok kepala dia. Imam Malik kata ingat apa? Nak ingat aku nak tengok sangat kepala dia kena cukok lah. Aku harapkan pahala di sisi Allah dan harapkan azab dia di akhirat lebih lagi daripada tu. Imam Malik ni mazhab dia akhirnya, Imam Malik ni dia ada beberapa qaul yang agak asing pada orang. Antaranya amal ahli Madinah, amal ahli Madinah, amalan ahli Madinah. Amalan ahli Madinah ni dia jadikan apa yang orang Madinah beramal tu salah satu hujah menunjukkan benda tu sunnah. Pasal zaman dia tu Malik ni lahir tahun 93-94 macam tu, dekat lagi dengan zaman Nabi. Jadi dia jadikan kalau benda tu orang tak amal, Madinah tak amal, dia rasa macam benda ni pelik. Kalau orang Madinah tak amal, dia rasa benda ni mungkin ada kaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal baru kebanyakan ulama-ulama tolak pandangan Imam Malik dalam kes ni. Depa kata amalan ahli Madinah bukan hujah. Sehingga ulama-ulama tulis surat pada Imam Malik. Terkenal surat yang ditulis pada Imam Malik seorang imam yang besar, iaitu Al-Laits bin Sa'ad. Imam Syafi'i dia berguru dengan Imam Malik. Kemudian bila dia pergi ke Mesir, dia jumpa lagi anak-anak murid Al-Laits bin Sa'ad. Dia tak jumpa dengan Laits. Dia rasa Laits ni hebat. Imam Syafi'i kata wal-Laitsu afqah min Malik, dan Laits itu lebih faqih daripada Malik. Sebab itu kalau orang mengaji mazhab, orang akan tahu mazhab ni kan empat dah banyak. Laits pun mazhab juga, cuma dia tak besar. Dia tak ada anak murid, dia tak ada nak tulis buku-buku untuk jadi besar. Al-Laits bin Sa'ad dia tulis pada Imam Malik, membantah pandangan Imam Malik yang menjadikan amalan ahli Madinah sebagai hujah, sebagai sumber dalam menentukan keputusan-keputusan fiqh. Sebab itu dalam mazhab Malik tak ada puasa 6 Syawal, kerana dia tak tengok orang Madinah buat. Dia kata kalau Nabi buat, mestilah anak-anak murid sahabat di Madinah pakat buat. Ni aku tengok tak ada siapa buat pun. Walaupun hadis ada, Imam Malik anggap hadis tu syaz, hadis tu macam ada keganjilan, mungkin rawi dah silap. Bukan Nabi silap, rawi silap. Rawi riwayat. Ini panjanglah cerita. Akhirnya mazhab Malik ni dia berkembang.
Dia daripada Madinah dia pergi. Sekarang kita jarang tengok orang mazhab Malik kat belah sini. Pasal orang mazhab, tentu akan tengok di kalau di London ada satu di apa nama masjid orang Maghribi mazhab Malik. Tapi kebanyakan kalau kita pergi UK, kita pergi kebanyakan di dunia di barat ni kebanyakan mazhab Hanafiyah. Sebab sebab Pakistan mari dengan India mari banyak. Depa banyak, jadi depa banyak Hanafi. Tapi orang Morocco mereka Malik. Orang Sudan mereka mazhab Malik. Mazhab Malik dalam bab makan ni luas, banyak binatang boleh makan. Ya, sebab tu banyak kita jangan heran. Jangan heran tengok orang Sudan boya makan. Jadi luas sikit mazhab dalam bab itu. Tetapi dalam sejarah, dalam sejarah Andalus banyak mazhab Malik. Andalus tau, Spain banyak mazhab Malik. Sebab tu setengah orang dia tak tahu sejarah. Dalam sejarah Spain pasal pemerintahan, saya pernah sebut dalam beberapa kuliah, Yusuf bin Ali bin Tashfin, masa pemerintahan dia telah mengarahkan supaya dibakar kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Dia bukan kaitan dengan Salafi. Dia tahun 400 lebih tu, 500 lebih dia meninggal. Dia kerana dia berpegang kepada fatwa ulama-ulama mazhab Malik di Andalus yang menolak kitab Ihya Ulumuddin ketika itu. Dibakar secara rasmi sehingga di hadapan Masjid Cordova. Tak ada kaitan dengan kerajaan Saudi, tak ada lagi. 1000 tahun dulu cerita ni. Oleh keputusan Khalifah Ali bin Yusuf yang merupakan seorang khalifah yang saleh ketika itu, yang terpengaruh dengan Ibn Hamdin di dalam fatwanya, yang menganggap kitab Ihya ada penyelewengan, khususnya beberapa bab termasuk bab ruh dan seumpamanya. Kita tak katalah, sekali orang kata kita suruh bakar lah, kita cerita Andalus bakar. Kemudian apabila mari anak murid Imam Ghazali masuk ke Andalus, seperti Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi tu, bukan hak sufi tu, Ibnu hak tu Muhyiddin Ibnu Arabi. Sekarang kat Malaysia banyak dia nak main macam-macam kan, hak menari pusing-pusing berada. Nanti kita tuan-tuan akan dengar nama Maulana Ar-Rumi, Jalaluddin Ar-Rumi dan seumpamanya. Di barat suka sangatlah Rumi ni. Tapi ni saya cerita ni Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi, dia anak murid Al-Ghazali. Kembali pada zaman dia, boleh baliklah kitab Ihya Ulumuddin dibaca. Maksudnya kitab Ihya tu sendiri ada turun, ada naik, tapi bukan kaitan dengan mazhab Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah tak ada lagi, 300 tahun kemudian baru datang Ibn Taymiyah. Itu kaitan dengan mazhab Malik, dengan mazhab Malik. Bukan Imam Malik yang suruh, tapi pengikut mazhab Malik. Tapi saya nak ceritanya cabaran yang dihadapi ketika itu oleh Imam Malik sehingga dia dipukul, dan akhirnya Imam Malik tetap menjadi imam yang besar, dan kata khalifah minta maaf kepada dia lah.